Masya-Allah, mumtaz. Ha? Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Apa maksud dia? Ani. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah. Atii'ullah. Ha? Ta'ala ta'ati'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri. Ulil amri itu siapa? Pemerintah ataupun ulama. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu tanaza'tum fi syai', berselisih, farudduhu ila Allah wa Rasul. Ustaz bagi tips, nak hafal ayat, bila nak hafal terjemahan, kamu janganlah hafal sesungguhnya maka, itu tak salah, tinggalkan tu. Maka sesungguhnya hanya, kamu ayat, ingat ayat dia. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Atii'ullah, ta'ala Allah, atii'ur ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum, kalau kamu berselisih, ingat dia punya isi ayat tu. Kalau kamu berselisih, kembalilah kepada farudduhu ila Allahi war Rasul. Maksudnya kembalilah kepada Allah dan Rasul. Baik. Dalil yang ketiga, Iqbal. Masya Allah. Qul atii'ullaha war Rasul fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Maksudnya apa? Ta'ala Allah dan atii'ullaha war Rasul fa in tawallaw. Kalau kamu berpaling, bagus. Ambil point dia. Kalau kamu berpaling, fa inna Allah la yuhibbul kafirin. Ha. Masya Allah, mumtaz, mumtaz. Ha. Akhir, dan yang keempat. Masya Allah, Masya Allah, mumtaz. Apa maksud dia? Ha. Masya Allah, Masya Allah, mumtaz. Mumtaz. Jadi boleh ceramah dah depan ni. Minggu depan bagi tazkirah. Minggu depan bagi tazkirah. Ustaz nak lantik seorang bagi tazkirah. Siapa? Akil dulu lah. Akil. Minggu depan tazkirah ayat-ayat Quran yang mengajak kita mentaati Allah dan Rasul serta pengajarannya. Boleh Akil? Okey. Hari Sabtu ni kuliah maghrib. Okey. Hari Sabtu ni kuliah maghrib. Boleh? InsyaAllah. Jadi, kita sambung lagi. Hari ini kita akan sambung apa pula dalil daripada hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahawa kita kena taat Rasul SAW. Siapa yang baca hari ini? Arik. Arik. Fadal Arik. Bisurah ya Arik. Online dah dengar, boleh dengar online. Tes. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Bab 2, dalil hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li syekhina wa li jami'il mustami'in. Bab 2, dalil hadis. Hadis juga menyeru supaya ia dijadikan sebagai pegangan serta rujukan dalam perkara berkaitan hukum hakam. Antara dalil menyuruh umat Islam merujuk kepada hadis baginda SAW dalam apa juga keadaan ialah sebagaimana sabda baginda SAW pada haji perpisahan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Inni qad taraktu fikum ma ini tasamtum bihi fala tadillu abadan kitab Allah wa sunnatan Nabi. Sesungguhnya aku telah tinggalkan untuk kamu dua perkara, selagi kamu berpegang kepadanya, kamu sekali-kali tidak akan sesat buat selama-lamanya, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Jelas sekali sini? Kan, betul tak? Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Kalau kamu pegang dua perkara ni, kamu takkan sesat
buat sama selama-lamanya. Kitabullah wa sunnati Nabi. wa sunnata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay, ikut ustaz, kita baca, ikut ustaz kita baca sama-sama. Inni qad taraktu fikum Inni qad taraktu fikum ma ini i'tasamtum bih ma ini tasamtum bih falan tadillu abada. lan tadillu abada. Kitaballah Kitab Allah wa sunnata rasulih. wa sunnat Berarti rasul. wa sunnata nabiyyih. Nah. Sekali lagi. Inni qad taraktu fikum Inni qad taraktu fikum ma ini i'tasamtum bih ma ini tasamtum bih falan tadillu abada. lan tadillu abada. Kitaballah Kitab Allah wa sunnata nabiyyih. wa sunnatan nabi. Jadi bila kita hafal senang. Ustaz dah potong-potong ni. Ini taraktu fikum in taraktu ma ini i'tasamtum bihi lan tadillu abada kitaballah wa sunnata nabiyyih. Okey? Jadi kena hafal juga hadis ni pula. Jadi hari ni kena hafal hadis pula. Inni qad taraktu fikum ini i'tasamtum bihi lan tadillu abada falan tadillu abada kitaballah wa sunnata nabiyyih sallallahu alaihi wasallam. Apa tak? Nampak tak? Ini i'tasamtum. Ingat tak kalau Ustaz sebut apa? Berpegang tahu i'tisam. Ma ini i'tasamtum. Maksudnya kalau kamu berpegang dengannya betul-betul, maka kamu akan, sebab asal perkataan i'tisam ni, okey, tulis itu. Asal perkataan i'tisam ialah berpaut pada sesuatu untuk menyelamatkan nyawa. Itu asal dia. Asal perkataan i'tisam ialah berpegang pada sesuatu agar kita selamat daripada suatu bencana. Asal perkataan i'tisam ialah berpegang kepada sesuatu untuk selamat daripada suatu bencana. Contohnya, kamu sedang menyeberang satu sungai. Tiba-tiba jambatan tu runtuh. Ada satu tali je yang kamu boleh pegang. Satu tali tu. Bila kamu pegang pada tali tu, dia panggil i'tisam. Jadi i'tisam ni bukan sekadar berpegang. I'tisam ni bukan sekadar berpegang, tapi berpegang dengan apa? Dengan tujuan supaya kita selamat daripada suatu bencana atau kebinasaan ataupun kematian. Jadi faham tak? Itu i'tisam. Baik. Nombor 2, sambung. Sebagaimana sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Al-Irbad. Al-Irbad nama dia. Al-Irbad. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaklah kamu pegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapat petunjuk. Nampak tak? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Maksudnya nulis ni bawa panjang sikit hadis ni. Dia kata alaikum bisunnati. Alaikum maksudnya wajib ke atas kamu. Itu maksud alaikum. Maksudnya kita hendaklah kamu berpegang kan. Alaikum maksudnya wajib ke atas kamu. Okey. Yang ni dipanggil uslubul al-amr. Orang Arab dia kata dia nak kata kamu wajib, dia kata apa? Alaikum. Bukan alaikum maksudnya ke atas kamu tau. Bukan maksudnya alaikum tu maksudnya ke atas kamu semata-mata. Alaikum maksudnya wajib ke atas kamu. Seperti yang Ustaz kata alaikum hifdha safhatan minal Quran. Hendaklah kamu hafal satu buku surat. Jadi alaikum. Ustaz kata alaikum ya ariq qiraatul Quran. Bi qiraatul Quran, alaikum bi qiraatil Quran. Hendaklah kamu baca Quran. Jadi orang Arab pakai istilah apa dia? Alaikum. Okey. Jadi Nabi kata alaikum bi sunnati. Hendaklah kamu pegang sunnah wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Juga pegang pada sunnah khulafa ar-rasyidin. Pegang sunnah khulafa ar-rasyidin. Jadi bukan sekadar
pegang sunnah Nabi, juga pegang sunnah khulafa ar-rasyidin. Siapa khulafa ar-rasyidin? Ha? Oh, siapa khulafa ar-rasyidin kebal? Ha? Siapa? Yang jadi khalifah lepas Nabi SAW. 4 yang disepakati. Siapa dia? Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Itu khulafa ar-rasyidin. Lepas Nabi SAW wafat, siapa jadi khalifah? Abu Bakar. Abu Bakar. Lepas Abu Bakar wafat, siapa jadi khalifah? Umar. Sebab Umar wafat, siapa jadi khalifah? Uthman. Lepas Uthman wafat, siapa jadi khalifah? Ali. Lepas Ali wafat, siapa jadi khalifah? Hasan bin Ali. Anak Sayyidina Ali, Hasan bin Ali. Okey. Jadi khulafa ar-rasyidin. Dikatakan khulafa ar-rasyidin termasuk juga Hasan bin Ali. Dikatakan bahawa Hasan bin Ali juga termasuk dalam khulafa ar-rasyidin. Baik. Jadi hadis ni jelaskan kita kena pegang sunnahku. Nabi kata kamu semua kena pegang sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Sambung. Sebagaimana sabda Nabi baginda sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Miqdam bin Ma'di Qarib Al-Kindi. Ala inni utitul kitab wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah sesungguhnya aku telah diberikan Al-Quran dan yang seumpama dengannya. Hadis. Maksudnya hadis. Maksudnya Nabi kata apa? Sebenarnya aku diberi Al-Quran dan yang sama dengannya. Apa yang sama dengannya? Hadis. Kenapa sama? Dua wahyu daripada Allah Ta'ala. Mumtaz. Kenapa dia sama? Sebab kedua-duanya wahyu daripada Allah. Kedua-duanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau orang kata Al-Quran dengan sunnah sama tak? Sunnah dari segi apa dia? Kedua-duanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa sisi persamaan Al-Quran dengan sunnah? Tulis situ. Soalan. Apakah dia sisi persamaan antara Al-Quran dan As-Sunnah? Soalan kat tepi tu, apakah sisi persamaan antara Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW? Yang pertama, kedua-duanya wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kedua-duanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kedua-duanya adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kedua-duanya sumber utama Islam. Kedua-duanya sumber utama Islam. Kedua-duanya sumber utama Islam. Kedua-duanya sumber utama Islam dari segi akidah, fiqh dan akhlak. Dari segi akidah, fiqh dan akhlak. Dapat tak? Yang ketiga, kedua-duanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua-duanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua-duanya dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat,
Sunnah boleh menjadi hujjah dengan sendirinya. Sunnah boleh menjadi hujjah dengan sendirinya. Sebagaimana Al-Quran. Yang keempat, sunnah boleh menjadi hujjah dengan sendirinya. Sebagaimana Al-Quran. Yang keempat, sunnah boleh menjadi hujjah dengan sendirinya. Sebagaimana Al-Quran. Anik baca nombor 1 sampai nombor 4 ni. Apa sisi persamaan? Ha. Dua-dua wahyu. Apa dalilnya? Satu apa dia? Apa dalil dia? Iaitu wan najmi idza hawa. Kita akan tengok. Yang kedua hadis yang kita baca tadi. Yang kedua dua sumber utama Islam. Maksudnya dalam kita nak buat hukum, kita kena rujuk Al-Quran dengan sunnah. Kan? Orang tanya Iqbal, Ustaz Iqbal, apa hukum pakai mask? Ni mask COVID ni, apa hukum dia? Iqbal tak boleh kata, saya rasa lah harus kot. Mana boleh? Iqbal kena tengok Al-Quran dan sunnah. Apa Quran dengan sunnah kata? Kalau saya pakai mask. Tak, saya cari dalam Al-Quran dengan hadis tak jumpa perkataan mask. Maka dia ambil taat ulil amri lagi. Taat ulil amri satu lah ambil. Cuba apa dalil yang kita sebagai mask? Dia kena cek sini. Allah Ta'ala suruh kita jauhi perkara yang membinasakan. Wala tulqu biaidikum ila tahluk. Jangan campakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Jadi antara cara nak elakkan kebinasaan penyakit adalah dengan pakai mask. Hadis Nabi kata la darara wala dirar. Okay. Nabi kata janganlah kamu masuk ke masjid dengan pedang yang terhunus. Maksudnya apa? Yang kamu bawa, kamu pergi masuk masjid, pergi surau, bawa pedang macam ni. Terhunus macam ni. Nabi larang. Sebab apa? Takut? Sebab apa? Baik, tertikam. Tertikam orang. Nabi kata nak masuk dalam masjid, pagi pastikan pedang tu bersarung. Kan? Maksudnya kita dilarang untuk membahayakan orang lain. Dan sekarang musim COVID, apa dia? Kalau dia kena COVID, dia boleh bahayakan orang lain tak? Jadi kita kena pedang bersarung, mulut pun tertutup. Itu antara dalil lah. Kalau cek dalil. Jadi kita kena pakai Quran dengan hadis tak? Pakai Quran dengan hadis. Ini sumber. Yang ketiga apa dia? Kedua-dua pelihara. Sebagaimana Al-Quran Allah Ta'ala jaga. Hadis juga Allah Ta'ala jaga tak? Macam mana Allah Ta'ala jaga hadis? Dengan sanad. Betul, sebentar. Iaitu Allah Ta'ala jadikan ada ulama' yang boleh memeriksa kesahihan hadis. Dia cek. Macam itu kita kena belajar ulumul hadis. Mungkin dalam 20 tahun lagi Iqbal pula. Orang akan tanya Iqbal, Ustaz Iqbal, apa hukum hadis ni sahih tak sahih? Oh, hadis ni tak sahih. Kerana dalam sanadnya ada perawi bernama sekian dan sekian. Ini perawi yang penipu. Tak boleh pakai hadis ni. Macam itulah cara nak jaga. Allah Ta'ala jaga hadis. Bayangkan kalau tak ada orang belajar ni. Dia buat hadis palsu. Dia bagi tahu, tuan-tuan, barang siapa yang nak badannya sihat, makanlah aiskrim setiap Selasa dan Jumaat. Pembuat aiskrim tu dia buat hadis palsu. Awak tak ada ilmu hadis. Macam nak cek ni? Tak tahu. Orang hadis senang nak cek. Mana ada hadis? Hadis tak sahih. Pertama, tak ada aiskrim zaman Nabi SAW. Yang kedua, hadis tersebut tidak dijumpai dalam mana-mana kitab hadis. Jadi Allah Ta'ala jaga hadis macam mana? Macam mana Allah Ta'ala menjaga hadis? Macam mana Allah Ta'ala jaga hadis? Dengan sanad.
dan juga ulama yang mampu memeriksanya. Boleh tulis kat juga nota bagaimana Allah Taala menjaga hadis dengan sanad dan juga apa dia? Ulama yang mampu memeriksa kesahihan hadis. Yang keempat, apa tadi? Ini apa maksud sunnah boleh hujah sini? Kalau kita kata dalil Al-Quran, Quran kata jangan minum arak walaupun tak ada hadis. Kita pegang tak Al-Quran tadi? Masa tu juga kalau ada hadis kata jangan makan binatang yang bertaring. Ayat Quran tak ada. Kita pegang tak? Pegang. Walaupun tak ada ayat Al-Quran. Maksudnya kalau hadis, jadi orang tak boleh kata macam ni. Alah memanglah ada dalam hadis tapi dalam Quran tak ada. Kita kata walaupun tak ada dalam Al-Quran, kita kena pegang juga dengan hadis. Sebab hadis itu hujah dengan sendirinya. So yang mana hadis Al-Quran juga hujah dengan sendirinya. Maksudnya kalau kata ada orang kata okey, memanglah dalam hadis tapi dalam Quran tak ada. Dia kata dalam Quran, dalam hadis tadi sudah cukup bagi kita untuk kita mengamalkannya. Naam. Sambung nombor 4, dalil nombor 4 baca. Sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Muaz bin Jabal sebelum beliau diutuskan ke Yaman. Baca terjemahan terus. Bagaimanakah nanti kamu akan menghukum apabila dibentangkan kepada kamu masalah? Nabi buat quiz kat Muaz. Muaz nak dikena hantar dekat Yaman. Dia nak jadi qadi kat situ. Qadi ni maksudnya jadi hakim. Lalu Nabi buat soalan kat Muaz. Kata, "Hai Muaz, kalau ada orang bagi satu hukum dekat kau, tanya satu hukum, macam mana kamu nak selesaikan? Macam mana kamu nak keluarkan hukum?" Baca sambung ni. Muaz kata apa? Muaz menjawab, saya akan menghukum berdasarkan kitab Allah, iaitu Al-Quran. Jadi kita akan tengok Al-Quran dulu. Kemudian baginda bertanya pula, kiranya engkau tidak dapati di dalam Al-Quran dalam kitab Allah? Muaz menjawab, saya akan menghukum berdasarkan As-Sunnah Rasulullah SAW. Kalau tak dalam Quran, tengok dalam Sunnah. Ini kita kata tadi apa dia? Sunnah itu sendiri adalah hujah dengan sendirinya walaupun tak ada ayat dalam Al-Quran. Tak ada Quran. Semua. Baginda bertanya lagi, kiranya tiada dalam Al-Quran Sunnah Rasulullah SAW juga dalam kitab Allah? Muaz menjawab, saya akan berijtihad dan saya tidak akan mengabaikan perkara itu. Saya akan berijtihad. Ijtihad maksud apa? Macam tadilah. Ada tak dalam Quran sebut mask? Face mask ada tak? Tak ada. Dalam hadis dia sebut tak face mask? Tak ada. Okey. Jadi masa tu kita kena pakai ijtihad. Ijtihad ni macam mana? Maksud tulis tu. Ijtihad maksudnya usaha mengeluarkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang usaha mengeluarkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang sedia ada dengan kaedah yang telah ditetapkan oleh ulama. Nampak tak akhir? Ijtihad ialah usaha untuk mengeluarkan hukum berdasarkan dalil-dalil yang sedia ada dengan kaedah-kaedah yang telah ditetapkan oleh ulama ataupun ulama hadam.
yang syarak. Keadaan telah ditetapkan oleh syarak. Ulama syarak lebih tepat. Baik? Faham tak? Maksudnya usaha untuk keluarkan hukum. Kalau arak dah ada dah, dikeluarkan apa hukum minum arak? Haram. Haram. Sebab apa Allah Taala kata apa? Dalam Quran. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Wa ulil al-khamru wal maisir wal ansab. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalish syaitan fajtanibu. Maka Allah Ta'ala sebut. Makanya kita kena ijtihad. Jadi Muaz kata kita ijtihad. Ayat Quran tak ada pasal arak. Pasal emas. Hadis tak ada dalam pakai emas. Jadi kita ijtihad. Apakah benda yang kita boleh faham tadi? Nak menjaga nyawa. Nak sekian dan sekian. Itu kaedah. Nanti kamu belajar dengan Ustaz Abdul Aziz. InsyaAllah. Sambung lagi. Setelah mendengar jawapan Muaz itu, Baginda SAW menepuk dadanya sambil bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik kepada utusan Rasulullah SAW ke arah sesuatu yang direstui Rasulullah SAW. Nabi pun tepuk dada Muaz kata, segala puji bagi Allah yang dah bagi petunjuk, bagi taufik kepada utusan Rasulullah ke arah sesuatu yang direstui oleh Rasulullah. Maksudnya alhamdulillah lah Muaz bin Jabal ni faham cara nak keluarkan hukum. Tengok Al-Quran, kemudian tengok hadis, kemudian ijtihad. Nanti kau belajarlah apakah sumber-sumber yang ada dalam Islam. Sambung itu. Sehubungan itu, semua dalil tersebut menjelaskan kepada kita bahawa Al-Quran dan hadis adalah sejajar serta saling melengkapi dalam semua aspek dan dasar syariat. Antara itu, ia membuktikan mustahil sama sekali jika ada pendapat menyatakan tidak ada satu pun hukum syarak dan syariat yang diterangkan menerusi hadis atau hadis tidak perlu dijadikan hujah dalam perundang kerana Al-Quran telah lengkap. Nampak tak ni? Penting ni. Ini membuktikan mustahil sama sekali jika ada pendapat mengatakan tidak ada satu pun hukum syarak dan syariat dalam syahadah ini tidak perlu dijadikan hujah dalam perundang kerana Al-Quran telah lengkap. Maksudnya kalau orang kata kita tak payahlah tengok hadis, Al-Quran kan dah lengkap. Betul tak pendapat macam ni? Tak. So apa? Kalau orang kata kat Iqbal, kita tak payahlah tengok hadis. Al-Quran kan dah lengkap. Apa jawapan kita? Apa jawapan syarat dan syariat? Tak cukup kuat. Sunnah boleh menjadi hujah. Apa dia? Sunnah boleh menjadi hujah. Sunnah jadi hujah. Lagi? Dua-duanya wahyu. Tapi yang paling penting sekali, kalau orang tanya, orang ni diikut Quran tau. Dia ikut Quran, tapi dia tak ikut hadis. Dia cakap kat dia balik. Dalam Al-Quran ada tak suruh ikut hadis? Kan? Kita tanya balik, awak ikut Quran tak? Ikut Quran? Dalam Quran ada tak perintah suruh ikut Nabi SAW? Ada, habis dia ikutlah. Itu jawapan kita. Orang ni, kalau kata saya tak ikut, saya pegang pada Quran je, saya tak pegang pada hadis. Kita tanya balik. Orang pegang pada Quran kan? Al-Quran ada tak sebut ati Allah wa ati Rasul? Ada. Jadi kamu taatlah Rasul. Tak taat Rasul nak baca kat mana? Hadis. Jadi membaca hadis Nabi SAW termasuk dalam mentaati Allah. Itu jawapannya. Sambung.
Hal itu kerana Allah sememangnya melantik baginda sallallahu alaihi wasallam secara khusus serta sebagai rasul utusannya. Oleh itu baginda sallallahu alaihi wasallam sekaligus jawab menyampaikan segala ajaran Islam, bertindak sebagai pemimpin umat serta menjadikan hadis dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai ikutan umat. Oleh itu segala petunjuk dan tauladan baik perlu diikuti oleh seluruh umat baginda sallallahu alaihi wasallam hingga hari kiamat. Nah, jelas kat sini. Jadi balik ni hafal berapa hadis ni? Okey. Hadis yang keempat tak perlu hafal. Ingat je cerita dia. Hadis 1, 2, 3 wajib hafal. Dengan maksud sekali. Okey? Sambung. Sambung lagi apa Arif? Bab 3. Dalil ijma'. Dalil ijma' yang Ijma' tu apa dulu? Sebelum kita masuk, ijma' tu apa? Ya. Okey, tulis dulu. Maksud ijma' ialah kesepakatan ulama Islam pada suatu masa di atas sesuatu hukum. Ustaz ulang sekali lagi. Ijma' ialah kesepakatan ulama Islam di dalam suatu zaman atas suatu masa, zaman tu atau masa, dari masa ataupun zaman di atas sesuatu hukum. Okey, contohnya macam ni. Kita ada generasi, mula-mula generasi siapa? Kita mula-mula kan dari Rasulullah kan? Rasulullah SAW. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah siapa? As-sahabah. Okey. Lepas tu tabi'in. Lepas tu tabi'in. Rasulullah kan? Okey. Ijma' dia apa? Kesepakatan ulama. Katakan zaman sahabat ni ada 10 ulama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ulama di kalangan sahabat. Mereka semua sepakat. Semua kata takbiratul ihram tu wajib. Semua kata takbiratul ihram tu wajib. Okey, tengok syarat dia. Kesepakatan semua. Semua kena setuju. Tak boleh kata satu setuju, dua tak setuju. Tak boleh. Dia mesti semua sepakat. Sepakatan ulama. Jadi kesepakatan tu kesepakatan ulama, bukan kesepakatan Muhammad Drak, Mak Isak Dadah satu. Ini kaki Mak Rempit, ini dadah. Ini Mak Rempit. Ya ni artis. Kami bersepakat bahawa tudung tak wajib. Ini bagai kan ni kesepakatan ni? Ini kesepakatan merepek. Ini bukan kesepakatan ulama. Ini tak bagai. Dia nak kesepakatan ulama. Dalam satu masa. Ya, mesti satu masa. Sebab macam nak sepakat pula sahabat dengan tabi'in, dia tak pernah jumpa. Macam nak sepakat pula. Kan? Kalau kata sepakat Arif dengan atuk dia bahawa kita makan tengah hari pukul satu suku. Apa hal atuk dah meninggal lama dah? Boleh ke? Tak boleh. Macam nak sepakat lah atuk Arif dengan atuk dia. Atuk lahir sebelum atuk dia meninggal sebelum Arif lahir. Atuk meninggal Arif lahir. Wayang. Ha? Belum meninggal lagi. Wayang.
Ni moyang moyang astagfirullahalazim. Atuk ustaz ni atuk moyang dia. Atuk dia hidup lagi. Atuk dia sepupu ustaz. Dah sedap tu. moyang. Ha. Atuk Mahfuz. Kan? Hambal bin Mahfuz. Kan? Nah, mestilah orang yang pada waktu. Tapi kalau hidup sekali macam tadi, hidup serentak boleh tak? Arif dan atuk dia, Hambal, sepakat. Boleh tak? Boleh, sebab dia satu zaman. Baik. Atas satu hukum. Sepakat apa? Hukum, satu hukum. Contohnya, wajibnya takbiratul ihram. Contohnya. Haramnya muzik. Contoh Ibn Qayyim kata, zaman sahabat ada ijma' muzik haram. Zaman tabi'in ada ijma' muzik haram. Zaman tabi'in ada ijma' muzik haram. Okey, tiba-tiba datang orang zaman sekarang kata muzik halal. Apa hal pula zaman sahabat dah ijma', zaman tabi'in ijma', tak ada ijma'. Tiba zaman kamu kata halal. Boleh pakai tak? Tak boleh pakai. Okey. Katakanlah zaman dia takkan ijma' kemudian takkan. Takkan berlaku. Katakanlah hukum tu tak ada zaman ni. Rokok. Zaman sahabat rokok tak? Tak ada lagi. Ustaz yakin tak ada lagi. Tak lagi. Tiba-tiba zaman kita 2 tahun katakanlah zaman 1990 dah ada rokok lah. Sebelum tu lagi dah ada rokok lah. Okey, dulu ulama kata rokok ni makruh. Dulu tahun 1980, 70-an. Masa tu sains tak jumpa lagi keburukan rokok. Dia orang jumpa apa? Dia kata rokok ni bau busuk je. Rokok ni busuk tak? Busuk. Bila isap rokok bau busuk. Jadi bila busuk ni makruh tak? Makruh. Dia kata isap rokok ni makruh sebab bau busuk. Tapi bila sekitar tahun 2000, ulama dah jumpa, ahli sains dah jumpa keburukan merokok. Dah apa dia? Dah jumpa dia ada tar, ada racun apa semua. Jadi ulama semua berkumpul dan mereka semua kata rokok dia haram. Dah jadi ijma' ke sekarang? Ya. Semua ulama-ulama satu dunia sepakat bahawa rokok tu haram. Jadi ijma' tak? Ijma'. Cukup syarat tak? Kesepakatan ulama daripada orang Islam pada suatu zaman 2000 atas suatu hukum haramnya rokok. Itu maksudnya ijma'. Semua sepakat. Dah faham dah maksud ijma'? Okey, itu ijma'. Okey. Sambung baca Arif. Dalil ijma' yang menjelaskan bahawa seluruh umat Islam digesa supaya merujuk kepada hadis baginda sallallahu alaihi wasallam dalam apa jua keadaan. Antaranya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan rasul utusan Allah yang bersifat maksum beserta anugerah mukjizat-mukjizat tertentu untuk membuktikan kerasulannya, sekaligus sebagai ikutan dan tempat rujukan umat Islam, umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu maksum daripada kesalahan. Jadi orang yang tak salah dia dirujukkan tak? Pertama dia rasul. Yang kedua dia tak buat dosa, dia maksum. Yang ketiga dia ada mukjizat. Jadi kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awak maksum tak? Tak, ustaz maksum tak? Tak, ustaz boleh buat salah. Syekh kita boleh buat salah, guru kita boleh buat salah. Atau guru kita yang paling hebat pun dia boleh buat salah. Nombor 2. Ulama Islam semua berperingkat
dan zaman bersepakat tentang kewajipan beramal dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang terbukti sudut kesahihannya, jumhur menyatakan perkara itu berdasarkan Khalifah Abu Bakar, juga Umar dan lainnya sentiasa merujuk kepada hadis apabila tidak terdapat semuanya dalam Al-Quran. Ulama selepas mereka juga bertindak demikian. Bahkan tidak ada seorang pun yang mengingkari kehujahan hadis. Tak ada. Dia macam ni ijma' dia. Tak ada sahabat pun, tak ada ulama pun yang ingkar terhadap hadis. Jadi semua ijma' lah. Ijma' lah. Tak ada ulama yang ingkar, maksud dia adalah ijma'. Yang ketiga. Secara pasti bahawa Rasulullah SAW adalah utusan Allah. Oleh itu, kita wajib beriman dengan baginda SAW. Taat segala perintah baginda dan menerima segala yang dibawa oleh baginda SAW. Empat. Fuqaha telah sepakat mengatakan, Masuk fuqaha. Ahli fiqh. Fuqaha ialah ahli fiqh. Fuqaha telah bersepakat mengatakan hadis adalah sumber kedua syariat Islam. Semua apa yang mereka perselisihkan ialah tentang syarat-syarat penerimaan hadis saja. Ulama yang beza pendapat ialah apakah syarat. Bab berkenaan syarat ni nanti kau belajarlah nanti, insya-Allah berdebat. Ada ulama kata hadis ni mesti hadis sahih saja. Hadis dhaif tak boleh. Ada ulama kata hadis dhaif pun boleh pakai kalau cukup syarat dia. Tentulah kita akan tengok. Insya-Allah. Sambung. Para sahabat serta ulama semua zaman sepakat mengatakan wajib mengikuti sunnah baginda SAW. Sama ada kita hidup atau selepas ketika hidup atau selepas baginda wafat. Sebagai buktinya, semasa hayat baginda SAW, para sahabat sentiasa mengikuti dan melaksanakan baginda segala yang baginda perintahkan, sekaligus menjauhi segala larangan baginda SAW. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi ini dalil ijma'. Jadi balik ni hafal hadis. Jadi kelas minggu depan Selasa nak tasmid semua, termasuk yang online juga. Kita akan tasmid dalil Al-Quran dan hadis berkenaan dengan kewajipan mengikuti sunnah Nabi SAW. Ini yang paling penting sekali. Baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.